Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانه. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Pada malam ni kita sambung Kitabus Shalah, muka surat 8 Jawi, Rumi 33. Kita dalam membahaskan fasal yang pertama. Fasal yang pertama ya, dalam sebab hadas kecil. Berhenti kat situ. Sebelum wuduk. Kita berhenti nombor 3 tak? Nombor 3 kita berhenti. Kita dah lepas sebelum ni berkaitan dengan syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang lepas dah. Selesai dah syarat wajib. Kita masuk hadas kecil dan fardu wuduk. Dan kita masuk sekarang ni baru kita bincang berkaitan dengan sebab hadas kecil. Sebab hadas kecil, muka surat 8 Jawi nombor 3, ketiga, Rumi 33. Wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sebab hadas kecil Kata pengarang yang ketiganya menyentuh zakar atau faraj atau halaqah dubur. Yang mana sebelum pada ni kita bahas 3 perkara yang menyebabkan hadas kecil. Yang pertama, keluar sesuatu daripada 2 jalan, qubul dan dubur. Itu pertama, kita dah bahas lepas. Sebelum ni, bulan lepas. Keluar sahaja keluar saja sama ada pepejal, cecair ataupun gas daripada qubul ataupun dubur, maka batal wuduk, menyebabkan dia berhadas kecil. Selesai. Dan kita bahas juga iaitu yang kedua, apabila bersentuh kulit lelaki dengan perempuan, yang mana lelaki dengan perempuan tu boleh kahwin, ajnabi, bukan mahram, maka sentuh kulit dengan kulit tadi tu menyebabkan seorang itu berhadas kecil, maka wajib ambil wuduk lah kalau nak sembahyang. Dah selesai dua lelaki dengan perempuan. Yang ketiga perkara yang menyebabkan seseorang itu dia berhadas kecil. Maksud, kalau bab baca Quran tak boleh pegang Quran. Kalau bab solat tak boleh solat. Kalau bab tawaf tak boleh tawaf, kerana dia berhadas kecil. Nombor 3 apa? Menyentuh zakar atau faraj atau halaqah dubur anak Adam dengan tapak tangan dengan tiada berlapik. Dalam bab sentuh kemaluan, kubul dan dubur ni, dia tak dikira jantina. Dia tak kira lelaki perempuan. Dia tak kira umur. Janji sentuh, batal. Sentuh kemaluan, apa kemaluan tu? Kubul ataupun kita zakar, faraj, dubur. Kubul dan dubur, batal sentuh. Kalau kita ingat lagi, masa kita membicarakan tentang menyentuh, dia ada wuduk, sentuh lelaki dan perempuan, sentuh kulit, batal wuduk. Jika perempuan tu, lelaki dan perempuan, jika lelaki tu orang besar lah, dewasa, perempuan tu bayi, umur 2 tahun, sentuh, boleh kahwin dengan dia sebab dia anak jiran. Adakah batal wuduk? Ingat tak batal. Tak batal. Tapi hukum asalnya menyentuh kulit lelaki dan perempuan batal wuduk.
Kalaulah menyentuh laki perempuan tu batal wuduk, dua-dua dah balik, selesai, memang batal wuduk. Okey. Adakah kalau tak balik lagi menyentuh kulit laki perempuan tadi tu batal wuduk? Kalau tak balik lagi, tengok dulu. Dia tengok dulu, kalau ingat lagi lah, baru bulan lepas kita bincang ni. Kalaulah budak tu, kalau kita ambil perempuan tadi tu, lelaki tu dah dewasa, perempuan tu kecil, tak balik lagi. Okey. Adakah batal wuduk bila bersentuh? Batal atau tidak, tengok dulu. Jika budak tadi, perempuan tadi yang tak balik lagi tadi, walaupun belum balik tapi dia dah bukan besar, kita panggil dah jadi macam perempuan dah. Rupa perempuan tu dah ada dah, tapi tak balik lagi, maka batal wuduk. Dan kita beri peringatan kepada cikgu-cikgu, ustazah-ustazah yang ada anak murid, biasanya dah jenam lah kot. Lelaki di orang Melayu ni dah jenam tu mula dah berbalik. Biasanya umur 9 tahun tu tak balik lagi lelaki. Tapi belah-belah Timur Tengah 9 tahun balik dah. Dia tengok tempat. Dia ada ramai anak murid dia lelaki, dia tu ustazah lah, cikgu ke ustazah ke yang mengajar perempuan. Masa dah jenam tu, nak berisah lah, nak masuk tingkatan 1 lah. Biasanya dia salam, dia tak kira dah. Sedangkan tak boleh. Tengok dulu. Jika ustazah maknanya budak tu lelaki lah. Kalau lelaki perempuan. Kalau lelaki tu, budak dah jenam tadi tu, dah ada rupa lelaki dah. Macam mana nak cakap? Dah ada rupa lelaki. Nak panggil lelaki boleh dah. Maka haram pegang, salam tu haram. Walaupun anak murid dia. Walaupun tak balik lagi. Ni cerita tak balik lah ni. Kalau dah balik, umur 10 tahun pun haram salam, sentuh. Itu kalau dah balik. Umur 10 tahun, budak orang lelaki boleh je balik. Dia mimpi balik lah. Yang itu tak boleh. Dia tak kira umur yang tu. Jadi, janji balik, tak boleh sentuh. Jika balik lagi, tengok dulu. Dewasa perempuan nak sentuh lelaki tadi tu, budak ni dah jadi jantan dah belum? Macam tu lah bahasa. Tengok budak lagi ni, boleh. Dia tak balik lagi, dah nampak budak lagi, boleh salam. Dan bila dalam masalah wuduk, bersentuh tak batal wuduk. Tapi kalau walaupun umur dia baru 12 tahun, dah jenam, tapi dah ada, macam mana? Dah ada kejantanan dia tu, dah nampak dah. Maka tak boleh salam dan membatalkan wuduk. Begitu juga terbalik. Yang dewasanya lelaki, yang kanak-kanaknya perempuan. Dewasanya lelaki, kanak-kanaknya perempuan. Yang perempuan tu, kadang-kadang umur 6 tahun tu dah rupa perempuan dah. Dah jadi perempuan dah. Memang dia perempuan daripada kecil, tapi nak faham maksud dah jadi perempuan. Maka ketika itu tak boleh. Kalau salam haram, kalau dia wuduk batal wuduk. Walaupun tak balik lagi. Kalau dah balik, tak kira umur berapa, 9 sampai 15 tu kan. Tu sikit. Itu berkaitan dengan nombor 2 sebenarnya tu. Berkaitan dengan bersentuh kulit lelaki dan perempuan. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan, dilihat jika dah balik, dua-dua batal. Jika ada yang tak balik lagi, tengok kedudukan badan dia tadi tu. Okey. Dalam masalah menyentuh zakar, farash ataupun halaqah dubur, dalam menyentuh perkara yang membatalkan wuduk, menyentuh kubul dan dubur, dia tak tengok macam tu. Dia tak tengok besar mana. Orang tu, dia tak tengok. Wah, budak lagi, sentuh tak buat. Dia tak tengok. Janji ianya kubul dan dubur, zakar, farash ataupun dubur, sentuh je, sentuh pula dengan tapak tangan. Batal wuduk. Walaupun anak dia baru lahir sekalipun. Gitu lah. Anak dia baru lahir. Umur 2-3 hari. Nak mandi kan. Mak ada wuduk. Biasa mak nak mandi anak. Pak jarang mandi anak. Katalah. Mak nak mandi anak. Ada wuduk nak sembahyang. Tengok anak berak pula. Allah basuh dululah. Jadi dia ambil anak tu. Ada wuduk ni. Dia basuh. Basuh. Kena najis dekat tangan. Adakah membatalkan wuduk apabila dia ada wuduk, najis kena? Tak batal wuduk. Kena najis. Cuma tak boleh sembahyang. Kena basuh dulu. Tapi ketika dia basuh tu, tangan dia tu kena kubul atau dubur anak dia tadi yang umur 2-3 hari tadi, batal wuduk. Dalam masalah sentuh kulit, dia tengok budak tu besar mana, balik atau tidak. Dalam masalah sentuh kemaluan, dia tak kira. Janji namanya kemaluan, sentuh pula dengan tapak tangan. Kalau dengan siku tak apa. Itu bukan tapak tangan, sentuh dengan siku, tak batal. Dengan tapak tangan. Dengan tapak tangan. Okey. Bersentuh dengan tapak tangan, maka batal. Malah kalau tercabut sekalipun, cabut macam mana tak tahulah. Tercabut sekalipun, accident cabut, hancur badannya,
Kutip satu. Abang Haji ni nak pergi semayang. Nak pergi semayang. Dia tengok ada accident. Allah, berterabur daging-daging ni semua. Katalah accident lah. Buat contoh saja. Kemudian kutip lah dulu. Dia ada uduk ni. Ambil dia kutip otak. Kutip, betul kan? Kutip-kutip. Benda ni lain macam je. Kutip je lah. Pegang buah dalam plastik. Rupa-rupanya, tu kemaluannya. Zakarnya. Walaupun dah terpotong. Maka batal wuduk. Batal wuduk. Nanti jangan basuh-basuh semayang jangan. Ambil wuduk. Apa nak cerita kat sini? Nak cerita, dalam masalah sentuh kemaluan, dia tak kira. Kecil, besar, boleh kahwin ke tak boleh kahwin dengan dia. Tak kira. Walaupun kemaluan tu diri dia sendiri pun batal. Diri sendiri, orang punya, hidup-hidup, budak kecil, budak besar, tercabut, tak kira. Batal. Tu kat situ. Itu perbezaan. Kalau buat periksa agak boleh jawab tak? Berikan perbezaan di antara perkara yang membatalkan wuduk tadi, sentuh lelaki dan perempuan batal wuduk, dan apa bezanya menyentuh kemaluan. Payah nak tulis. Antara perbezaannya adalah bab menyentuh kulit, dia tengok balik atau tidak. Kalau tak balik lagi, tengok besar mana yang sentuh tadi tu. Dalam masalah sentuh kemaluan, dia tak kira. Janji kemaluan, sentuh aja batal. Binatang tak? Binatang tak? Binatang jangan risau. Tapi tak ada kerja. Tengok, tak batal. Jangan buat kerja gitu. Pegang. Jangan buat. Binatang tak? Kemaluan kubur dubur binatang tak batal wuduk. Hanya manusia. Anak Adam, setengah pendapat kata jin sekali. Setengah pendapat kata kemaluan anak Adam dan jin, setengah kata anak Adam je. Jin tak tahu kemaluan dia macam mana. Jadi tapi kalau binatang tak batal. Binatang tak batal sentuh. Cuma bila sentuh kemaluan dia, kalau ada najis, nak semayang tak boleh, kena basuh najis tu. Tapi tak membatalkan wuduk. Kemaluan binatang tak batal. Apa lagi? Dan itu dari segi kemaluan. Dari segi dubur pula, bahagian mana? Pernah saya dapat satu soalan. Dia kata dia dah buat banyak kali dah, baru dia tanya. Dia biasa pakai kain tuala, masuk nak mandi, nak apa, ambil wuduk. Masa nak pakai kain tu, tersentuh punggung dia tu. Downlock dua, sentuh. Dia pergi ambil wuduk. Dia amal gitu. Dia kata, itulah punggung tak? Menyentuh kubur dan dubur. Itulah kira dubur, punggung. Sentuh tu, yang downlock dua tu. Sedangkan, bukan dubur tu maksud tu. Bukan. Maksud dubur tu halaqah. Tu ada ayat cantik dalam kitab kita. Halaqah. Apakah dia halaqah? Halaqah ni macam, okey, buat halaqah. Buat apa? Buat bulatan. Buat bulatan, buat halaqah. Kita nak baca Quran, kita nak ngaji, buat halaqah. Halaqah. Kalau dubur, kedutan kot panggil. Hak keduk tu. Hak khipuk tu. Hak khipuk tu. Dia kadang-kadang sebut halaqah tak faham, sebut khipuk faham terus. Yang spring tu. Yang itu. Yang sentuh tu je batal. Selain daripada tu tak batal. Kaki-kaki lima dubur tu semua tak batal tu. Kaki lima ada panggil. Hanya yang kedut tu saja. Jadi payahlah nak sentuh. Kalau berdiri, dia terkepit masuk ke dalam. Jadi masalah menyentuh dubur ni payah sikit nak jadi. Kubul ni biasa. Kubul ni payah sikit nak jadi. Kalau sentuh downlock dua tu, tak batal waktu. Dia kata batal, dia ambil wuduk, dah lama dah dia amal. Dia kata baru tahu pun tak batal. Tak batal. Halaqah dubur. Tempat yang berkedut tu. Itu. Kat situ yang batal. Tapi ada juga pendapat yang kedua. Dia luas sikit. Iaitu luas daripada tu lagi. Kawasan yang membatalkan. Tapi itu bukan pendapat muktamad. Tapi kita sebagai pengetahuan am. Macam mana nak tahu kawasan yang membatalkan? Ambil tepung, ambil bedak, tabur atas kursi. Lepas tu duduk. Golek-golek sikit. Lepas tu bangun tengok cermin. Lepas tu nak kelebek apa pun. Tengok tempat yang tak kena bedak ataupun tepung tadi, itulah tempat yang membatalkan wuduk kalau sentuh. Maknanya dia luar lagi lah daripada halaqah dubur tadi. Tapi itu adalah dalam kitab-kitab sebut. Tapi itu bukan pendapat muktamad. Pendapat muktamad yang kita nak amal yang mana? Yang bulat tu lah. Besar dia seposin. Besar seposin aja. Besar dia tu. Batal. Kawasan tu. Itu dubur. Dan sentuh tu pula mesti dengan tapak tangan.
Selain daripada tapak tangan tak batal. Apakah dia tapak tangan? Senang juga. Ambil bedak tepung gandum tadi letak atas lantai, tepuk. Angkat. Yang mana kena tepung tu, itulah nama tapak tangan. Yang mana tak kena tepung tu, bedak tadi, tu bukan tapak tangan. Ataupun buat gini, boleh tak? Yang mana bersentuh kulit tu, itulah tapak tangan. Yang mana tak bersentuh tu, bukan tapak tangan. Nak cerita apa? Nak cerita, kalaulah tempat yang kalau tak bersentuh tadi, kena hubur-dubur tadi, tak batal. Kalau kat tepi ni, tak batal lah. Kat belakang ni lagilah tak batal. Tapak tangan sahaja. Kat sini semua tak batal. Siku, kaki, kena kaki. Ada pakcik tu, saya ingat dululah. Bila kita sebut pasal ni, dia teringat. Masa kuliah dia kata, saya pakai kain macam ni, sila kaki dia tu masuk ke dalam kain. Masuk kena kot kemaluan dia kot. Dia tanya batal ke tak? Tapak tangan, bukan tapak kaki. Tapak kaki ganyang kat mana-mana pun. Tak batal. Tak batal. Yang batal hanya tapak tangan. Jadi kalau pegang gini, kalau kecing pegang gini, batal tak? Kena tepi. Betul tak? Tak batal tak kalau pegang gini? Batal lah, kecing weh. Kata tak batal lah. Itu namanya teka-teki perangkap. Memang tak batal dari segi pegang, tapi kecing tu bukan membatalkan. Keluar sesuatu daripada kubur dan dubur batal kan? Duduk nombor satu. Jadi kalau katalah ada masalah nak pegang gini, tak batal. Tak batal. Kok tepi ni tak batal, kok belakang nak garu kok siku, tak batal. Tak batal. Hanya dengan tapak tangan. Tapi dalam bab sentuh kulit dengan kulit, dia tak kira. Dia tak kira tapak tangan ke, janji kulit. Sentuh mesti batal. Dalam masalah sentuh laki perempuan tadi tu yang membatalkan wuduk. Dia tak kira. Janji kaki ke, tangan ke, siku ke, mana-mana janji kulit dengan kulit. Maka batal. Sebab tu rambut tak batal, gigi tak batal, sentuh gigi. Dia gigi ke depan sikit, isteri dia sentuh. Tak batal. Rambut isteri panjang. Masa berjalan, kena. Allah, saya ambil wuduk dah, dia kena rambut. Rambut tak batal sebab rambut bukan kulit. Rambut, gigi, tulang, yang bukan kulit lah, janggut, tak batal bila bersentuh. Tapi dalam masalah menyentuh kubur dan dubur tadi, tapak tangan saja. Tapak tangan saja. Dan dengan tiada berlapik. Dengan tiada berlapik. Maknanya kalau lapik, tak batal. Tak berlapik tu batal. Mana yang tak berlapik? Tapak tangan tak berlapik, kemaluan tak berlapik. Kalau salah satu tak berlapik, tak apa. Kemaluan berlapik, tapak tangan tak berlapik, tak apalah. Sebab ada yang tak boleh direct. Tapak tangan ni direct, kena kubur dan dubur. Okey. Jadi kalau berlapik, dalam masalah ni, masalah batal wuduk, ramai orang dia tersilap. Dia ambil masalah batal wuduk kepada boleh bersalaman. Dia kias tu. Kias pelik. Kias tak betul. Kias ma'al farid. Kias salah. Macam mana? Kita cerita tentang batal wuduk. Kita cerita bukan tentang boleh bersalaman atau tidak. Kita tahu yang boleh bersalaman, yang tak boleh kahwin. Mak ayah, mak mertua kan, mertua menantu, adik beradik, anak saudara, pakcik makcik tu kan, pak saudara mak saudara. Yang itu yang tak boleh kahwin. Bila tak boleh kahwin, boleh bersalam. Itu bab lain. Ada silap faham, dia kata oleh kerana kalau sentuh tak berlapik batal wuduk. Kalau berlapik tak batal. Oleh kerana berlapik tak batal wuduk, maka boleh bersalam. Silap. Dia kona ke pergi salam. Ini bukan cerita boleh salam tak boleh salam, ni cerita batal atau tidak wuduk. Kalau berlapik tak batal wuduk. Bukan bermaksud bila tak batal wuduk boleh pegang. Bukan maksud tu. Tu cerita lain. Contohnya kan, memang kalau dia pakai sarung tangan, maka kalau dia sentuh perempuan tak batal wuduk. Betul lah. Boleh pegang perempuan. Pakai sarung tangan tak berlapik. Cerita lain-lain. Kenapa campur? Jadi bila macam tu, silap faham itu, bila nak bersalam, dia bersalam lapik. Sebab apa? Kalau tak berlapik, batal wuduk.
Kalau berlapik tak batal wuduk. Oleh kerana tak batal wuduk, maka boleh bersalam. Kok mana tahu corner tiba-tiba boleh bersalam? Jadi itu yang kadang-kadang orang tua, biasanya orang tua kan, orang dulu-dulu kan, nak salam je, ustaz nak salam ustaz. Nak salam. Lapik dah ambil kain tudung, lapik. Kita macam mana nak cakap? Lagipun dia tua dah, 70. Boleh? Tak boleh. Walaupun tak membatalkan wuduk. Kadang-kadang dia kata dia tu dulu, dialah yang bela kawan tu. Contoh anak jiran dia ke, bukan yang ada pertalian darah lah, sepupu ke. Bila dia jaga, dia kata malah masa mu lahir tu, aku sambut ni, kata Tok Bidan ni, contoh jiran dia lahir. Dan kecil-kecil aku jagamu, bila besar sikit pergi ngaji pondok, balik umur 18, jakat jauh-jauh bersalam, mu tak jumpa aku, tak jumpa aku bersalam. Dia marah, aku jaga mu jak kecek, dia kata. Tu silap Dan dia dah tua lah, umur 7, biasa 70-80 lah. Yang ni baru mengaji, pergi pondok mengaji, rupanya tak boleh. Jadi duduk jauh-jauh, cakap jauh-jauh. Terasa hati orang tua ni. Mu aku tak anggap, dia tak kira anggapan dalam masalah hukum. Dia tak kira anggap. Tak boleh lah. Tak boleh. Jadi tak boleh. Walaupun 100 tahun sekalipun. Tak boleh. Ni umur apa? Umur 15. Perempuan. Lelaki umur 100 sekalipun. Lelaki yang boleh dikahwini tadi tu lah. Dia panggil ajnabi. Tak boleh. Dia tak kira gitu. Jadi dalam masalah sentuh ni ada tiga perkara kesimpulan dia. Kesimpulan nombor 3. Menyentuh kubur dan dubur batal. Menyentuh kubur dan dubur dengan tapak tangan batal. Tapak tangan yang tidak berlapik batal. Okey. Jika yang menyentuh tu dirinya sendiri, dia sentuh kemaluan kubur atau duburnya sendiri, batal. Dengan tapak tangan batal. Selesai satu. Tu kesimpulan. Yang kedua, jika sama jantina, ni kena fikir sikit. Nak ngaji fiqh dia kena banyak fikir sikit, dia ada tu, kena fikir. Sama-sama jantina, sama-sama lelaki, sama-sama perempuan. Sama-sama lelaki, sama-sama perempuan. Lelaki dengan lelaki. Lelaki ni sentuh kemaluan lelaki seorang lagi. Adakah kedua-duanya membatalkan wuduk? Betul, kena fikir. Dua-dua batal wuduk. Yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Sebab apa? Sebab yang menyentuh, dia telah menyentuh dengan tapak tangannya kemaluan. Tak kira kemaluan siapa, kemaluan orang pun tak kira. Maka batal lah yang menyentuh dengan tapak tangan. Yang disentuh batal tak? Tak batal. Sebab apa? Sebab yang disentuh dia dikira menyentuh kulit lelaki dengan lelaki. Mana batal? Menyentuh kulit lelaki dengan lelaki kan tak batal. Yang batal yang menyentuh. Maka yang disentuh tak batal. Tapi kalau dua-dua, mau pegang aku pegang kamu, baru batal dua-dua. Baru batal dua-dua. Okey. Kalau mahram tu maksud lelaki perempuan tapi tak boleh kahwin. Lelaki perempuan tak boleh kahwin. Maknanya bukan ajnabi lah. Dia panggil mahram. Tak boleh kahwin lelaki perempuan ni. Okey. Lelaki perempuan. Perempuan ni pula, ambil contoh lain. Perempuan ni dengan lelaki tak boleh kahwin ni. Tak boleh kahwin. Perempuan ni sentuh kemaluan lelaki yang tak boleh kahwin. Siapa yang batal? Tadi lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan samalah. Kiyah sama. Lelaki dengan perempuan tapi tak boleh kahwin. Perempuan ni sentuh kemaluan lelaki. Siapa yang batal? Siapa yang tak batal ke? Dua-dua batal ke kan? Kejap. Tak boleh kahwin. Kalau bagi contoh tak boleh kahwin, anak dengan mak payah sangat Bagi tak boleh kahwin, anak dengan mak kan tak boleh kahwin. Mak sentuh kemaluan anak umur 15, kita ambil umur 20. Ni contoh. Contoh fiqh. Mak sentuh kemaluan anak. Mana yang batal, mana yang tak batal ke? Dua-dua batal ke macam mana? Mak batal sebab sentuh kemaluan anak. Okey. Anak batal tak? Tak batal. Sebab anak ni dikira menyentuh kulit yang dia tak boleh kahwin. Tak batal. Bukan dua-dua batal. Tidak. Tu hukum. Jadi kalau dia sama-sama perempuan, sama-sama lelaki, yang menyentuh je batal. Yang disentuh tak batal. Ataupun yang tak boleh kahwin,
Dua ni tak boleh kahwin, dia panggil mahram, tak boleh kahwin. Siapa yang menyentuh juga, yang batal, yang disentuh tak batal. Okey. Dua kesimpulan dia. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, kalau lelaki perempuan boleh kahwin. Contohnya lelaki bini atau bukan, yang boleh kahwin pula. Perempuan sentuh kemaluan lelaki, yang mana dua orang ni boleh kahwin. Sama dia boleh kahwin, telah berkahwin suami isteri, atau boleh kahwin tak kahwin lagi, tak kira. Yang penting boleh kahwin, sah untuk kahwin. Perempuan sentuh kemaluan lelaki, mana batal? Dua-dua batal. Yang perempuan sentuh kemaluan lelaki, perempuan ni batal kerana menyentuh kemaluan. Lelaki batal kerana sentuh kulit. Kalau faham tiga tu, settle tiga. Lompat kita yang keempat. Faham tu? Tu kesimpulannya. Yang keempat, hilang akal. Perkara yang menyebabkan hadas kecil. Perkara yang menyebabkan hadas kecil adalah hilang akal dengan sebab gila atau mabuk atau pitam. Sebab gila atau mabuk atau pitam. Ada tiga dia bagi contoh. Gila ni macam sawan, kan? Gila tak? Sawan orang tu gila tak? Macam jenis yang kacil gigi tu, depan gila tu. Ataupun gila sungguh. Bila dia sebut hilang akal dengan sebab gila, maksudnya dia siuman, lepas tu gila, lepas tu siuman gitu. Kalau gila tu, dia tak masuk buk dah tu. Tu tak kira dah. Dia memang tak ada hukum dah bagi dia. Dia bercuri ke, dia berzina ke, dia merompak bunuh pun tak kira dah. Dia ahli syurga dah. Tu gila. Ini bila sebut hilang akal dengan sebab gila, maksudnya dia siuman, lepas tu gila, lepas tu siuman balik. Itulah cerita dia. Okey. Jadi, kalau sebut gila ni apa? Gila yang pertama mungkin sawan. Ada panggil kacing gigi. Kadang-kadang sampai tergigit lidah putus. Lepas tu kena ambil sudu tak? Panggil sawan. Ada yang memang gila sungguh lah, kita panggil gila babi lah, gila. Tapi lepas beberapa minit ke, 2-3 minit ke, 2-30 minit, dia elok balik. Dia panggil gila babi. Ataupun boleh kita panggil histeria pun, gila tak? Histeria. Tu. Sebab tu dia kadang terdedah aurat, 8 orang. Perempuan histeria, 8 orang. Dia buang gitu aja. Gila lah tu. Hilang akal. Dengan sebab gila. Maka, batal wuduk. Walaupun 1 saat. Walaupun 1 saat, pup gila, lepas tu elok balik. 1 saat, batal wuduk. Walaupun dia waktu tu duduk. Kalau kita tahu, kalau kita baca sikit lagi atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukan. Kalau tidur tidak tetap papan punggung, batal. Tak tidur. Habis kalau gila tetap papan punggung pun batal. Gila. Tetap gila. Gila, lepas tu siuman balik lepas 2-3 saat. Batal. Walaupun tetap papan punggung. Punggung dia tetap. Yang kedua mabuk yang hilang akal lah. Tak kisahlah mabuk kenapa, salah makan ubat ke mabuk, tapi bukan mabuk macam mabuk laut, mabuk mutah hijau tu, mabuk laut tu kan. Mabuk naik bas, bukan. Yang tu tak betul tu. Ni mabuk hingga hilang akal. Mabuk minum toddy lah, mabuk minum arak. Kalau orang dah minum arak, taklah pula batal. Taklah pula dia semayang. Tapi buat contoh lah. Dia minum, salah kata, minum. Dia minum gong-gong. Dia ada wuduk. Gong-gong. Betul mabuk. Lepas mabuk, siuman balik, batal wuduk. Yang ketiga, pitam pun batal. Pitam ni dia gini. Pitam pengsan sekejap. Pengsan ni lama. Kalau sejam kita panggil pengsan tak? Tak sedar diri sejam Sejam kita panggil pengsan tak? Kalau setengah jam kita panggil pengsan tak? Pengsan lagi. Kalau seminit 2 minit kita panggil pengsan, kita panggil pitam. Istilah je tu. Memang tak kisah, boleh je panggil pengsan. Mungkin kalau 30 saat dia panggil pitam. Bukan yang gelap mata tu, yang duduk darah rendah dia panggil. Darah rendah duduk masa berdiri tu gelap. Apa tu? Makin tegang kan. Dia panggil gelap mata kan. Yang itu tak betul, itu bukan pitam. Ini hilang terus. Dalam 30 saat seminit hilang. Lepas tu sedar balik. Dia panggil pitam juga. Kalau lama daripada tu dia panggil pengsan. Kalau lama lagi, orang panggil tak pengsan 3 hari? Orang tak panggil. Koma. Ada panggil koma. Jadi sama ada pitam yang tadi, pitam ataupun pengsan ataupun koma, batal wuduk.
Okey, selesai. Atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukan. Ni tidur. Maknanya tidur terbagi kepada dua. Satu, tidur yang batal wuduk. Satu lagi, tidur yang tak batal wuduk. Tidur yang batal wuduk macam mana? Tidur yang batal wuduk, tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Ataupun tidur yang tidak tetap papan punggung. Ataupun tidur dalam keadaan punggung dia tak rapat. Punggung dia tak rapat. Bila punggung dia tak rapat, maka dia tidur. Batal wuduk. Walaupun kejap tidur 3 minit ke. Kerana sabda Nabi SAW, al-ainu wika'us sahi faman nama falyatawadda. Dubur, mata itu pengikat bagi dubur. Al-ainu, ainun, mata. Wika'us sahi, pengikat dubur. Grip tu. Faman nama, siapa tidur, maka grip tu tak ada. Tak ada jaga dah. Falyatawadda, maka hendaklah dia berwuduk. Jadi apabila tidur, semua anggota dia akan lembek. Dia akan bukan lembek, dia akan macam kalau lutut, dia akan, kalau berdiri, dia tak boleh berdiri dah. Dia jadi lembek lah kita panggil. Semua. Termasuklah mata kita celak ni, dia pakai tenaga, pakai rem kat ni. Tidur, lepas tu dia turun, dia tidur. Sebab dia tak ada tenaga dah. Kalau berdiri, dia akan jatuh. Kalau ni, kalau salah letak ni, keng ni, rahang ni, dia akan jadi nganga. Kalau salah parking, nganga. Tu nganga sebab tak. Kalau dubur, dia akan grill kan ketat tu, dia akan lengah. Sebab tidur. Dia pengikat, mata ni pengikat bagi dubur. Sebenarnya bukan dubur je, mata pengikat bagi lutut. Pengikat juga. Bagi semua. Jadi bila tidur aja automatik dia akan, kemungkinan tu akan keluar angin. Jadi dengan tidur akan menyebabkan batal wuduk. Tapi tidur macam mana? Punggung tu tak rapat. Punggung tu tak rapat. Macam mana maksud punggung rapat? Papan punggung tu, dia mesti, macam mana cakap? Dia mesti rapat papan punggung tu. Ginilah, ada 4. Saya baca kat sini, ada 4. Ada 4 perkara yang tidur yang tidur yang membatalkan wuduk mesti memenuhi 4 perkara. Tidur yang membatalkan wuduk mesti memenuhi 4 perkara. Kalau tak memenuhi 4 perkara ni, tak batal wuduk. Pertama, punggung dia, papan punggung dia kena rapat, kena di lantai, yang mana tak mungkin keluar angin. Bila rapat punggung ni kat lantai, takkan keluar angin. Kalau dia tidur berdiri, dia sandar dinding, sini kan, payah nak rapat tu. Dia mesti duduk. Bila duduk, punggung tu rapat, angin tak boleh keluar. Okey, angin tak boleh keluar. Pertama, duduk. Okey, tidur yang tiada tempat duduk. Pertama, rapat papan punggung di lantai. Okey, satu. Yang kedua, badan dia mesti badan tak terlalu kurus. Badan dia, maknanya ada daging. Kalau tak ada daging kat punggung, tidur tetap papan punggung pun batal wuduk. Maknanya kena try dulu. Duduk, tak nak kentut tu duduk bersila. Sila ke duduk, cuba kentut. Boleh tak? Kalau tak boleh, dah dapat dah satu hukum. Kenapa cerita ni? Biasa orang tidur kat mana? Ni masalah duduk ni. Paling best paling. Tempat yang kalau orang tak boleh tidur ni malam. Tapi kalau dia pergi tempat ni, terus tidur. Khutbah Jumaat. Bila Assalamualaikum, dengar tu macam kena ulik. Oh, tidurlah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun tu. Masalah kan? Waktu khutbah Jumaat. Dia ulik-ulik tidur, rasa Allah hai. Sampai kalau tengok kat belakang, kepala hilang. Mana kepala dia? Tunduknya, tawaduknya tidur. Hilang, tengok kat belakang, mana kepala? Surah tak ada kepala. Nak beritahu, memang waktu tidur. Syaitan yang suka lah. Dia selimut dengan kulit babi. Air tuak. Air tuak pun tubik. Serat, tarik. Okey. Sebab tu kita kena tahu, lebih-lebih lelaki, perempuan ni
Yelah, kena tahu juga. Cuma lelaki lebih-lebih. Sebab boleh dikatakan majoriti tidur. Kita duduk atas khutbah, kita tahu lah tengok. Tidur. Ada yang dapat bertahan pun 10 minit tak boleh bertahan. Akhir tengok tewas, balik tewas. Yang tadi segar tu tewas lah. Sebab tu nak baca khutbah pun dia ada ni lah. Kalau garang-garang sikit lah. Kalau straight macam baca berita tu yang itu memang tidur lah. Dia ada dia punya turun naik tu. Kadang-kadang buat terkejut, jerit sekali ke. Ittaqullah. Dia terkejut sikit. Bagi baru ni sikit. Dulu di Pahang saya tengok agak panjang. Sebelum PKP. Lepas PKP okey, terbaik. Cukup dah tu. Tak sempat nak tidur. Di Pahang. Tapi sebelum PKP tu saya tengok panjang. Lepas PKP pendek. Okeylah. Tak sempat nak tidur lah. Tak sempat tidur. Jadi kita kena tahu macam mana bila nak kentut nanti duduk bersila. Cuba kentut. Tubik kau tak tubik angin. Kalau angin keluar juga, walaupun duduk tak buka duduk bersila, nanti kalau tidur dekat khutbah Jumaat nanti, nak semayang jaga nanti kena keluar. Ambil wuduk baru semayang. Kalau tidak tak sah. Sia-sia je. Kalau tak boleh, macam mana nak bagi keluar? Caranya kena menyenggeng menyenggeng sikit baru keluar. Macam tu tak apa. Tak apa dengan maksud duduk dia tu menyebabkan tak batal wuduk. Sebab tu kalau datang motor hati-hati. Kalau tiba-tiba dia akak sikit, hati-hati tu jauh sikit. Tengok kita kat belakang ni, tiba-tiba dia sengit sikit. Sebab tak boleh keluar, dia rapat. Jadi kena cuba. Sebab syarat yang pertama rapat papan punggung. Bila rapat tak batal wuduk. Tak cukup lagi, ada 4 syarat. Syarat yang kedua, hendaklah badan dia tu ada isi, atau punggung dia tu ada isi, badan sederhana ada isi. Kalau tak ada isi, mungkin sebab penyakit, mungkin kurus sangat, duduk bersila pun dia ada je ruang untuk dia keluar. Maka kalau dia tidur, walaupun tetap papan punggung, dalam kitab kata tetap papan punggung, batal juga. Jadi kena check Biasa normalnya tak keluar lah. Biasa normalnya. Yang syarat ketiga, dia jaga macam mana dia tidur. Kalau dia tidur gini, dia jaga tungging lah. Tak boleh. Dia tidur macam ni, dia jaga macam tu juga, duduk juga. Baru tak batal wuduk. 3 syarat lah. Syarat yang keempat, syarat keempat, tak ada Nabi yang bagi tahu dia kentut ketika tidur. Syarat keempat ni dia pelik sikit lah, tapi ulama' fiqh dia letak sekali. Jika je ada Nabi kita ke Nabi mana-mana, tapi Nabi dia bagi tahu kita tidur tetap papan punggung, duduk punggung semua ada isi, cukup lengkap, kita tidur, betul kita jaga, nak semayang, tiba-tiba ada Nabi bagi tahu tadi mu ketuk tadi tu, maka batal wuduk. Itu hukum. Tapi kalau tak ada Nabi yang bagi tahu, maka cukup dengan 3 syarat aja. Mana ada Nabi dah, tapi hukumnya begitu lah. Itu pendapat dobik saya siapa? Itu pendapat Syekh Ramli. Nabi nombor 4 tadi. Nabi bagi tahu, ada Nabi yang bagi tahu. Sebab apa? Nabi ini siddiq. Cakap benar, mustahil bohong, mustahil dusta. Dia kata kentut, kena percaya. Sebab tu kata tidak ada Nabi yang bagi tahu bahawa dia telah batal wuduk. Tapi mengikut pendapat Ibn Hajar, tak perlu Nabi. Janji orang tu orang adil, orang baik, bukan orang jahat, orang baik, dia bagi tahu tadi kentut tadi, maka batal wuduk. Jadi syarat yang keempat ni, tiba-tiba kawan sebelah kata, tadi aku bunyi perut ketuk tadi, aku tidur tetap papan punggung, dia kata keluar, maka waktu tu batal wuduk. Mengikut Ibn Hajar. Kalau tak mau aku nak pergi keluar sembahyang Jumaat tu, nak keluar aku ambil wuduk jauh ke belakang, Syekh Ramli kata Nabi je baru boleh percaya, yang lain tak payah percaya pun tak apa, maka boleh pakai Syekh Ramli. Kalau yang terbaik, kalau dekat je pakai pendapat Ibn Hajar, tubik sekejap, ambil wuduk, masuk balik sembahyang Jumaat tu. Okey, 4 habis. Hadas kecil, habis sebab hadas kecil. Sambung lagi. Okey. Bermula balik. Bermula ni maksud cerita baru lah ni. Bermula suci daripada hadas kecil itu dengan mengambil wuduk. Sekarang ni berlaku berapa perkara tadi? 4 perkara tadi menyebabkan hadas kecil, wuduk tak ada. Habis batal wuduk. Berlaku 4 perkara. Apa 4 perkara? Yang pertama, keluar sesuatu kubur dan dubur.
bersentuh kulit laki perempuan, sentuh kemaluan kubul dan dubur, hilang akal. 4 perkara ni terjadi dalam keadaan ada wuduk. 4 perkara ni terjadi, wuduk dah hilang. Bahasa lain dia panggil berhadas kecil. Okey. Bila berhadas kecil, macam mana nak angkat hadas tu, nak buang hadas tu? Hadas ni dia macam najis juga, tapi najis maknawi, najis dari sudut makna. Apabila ada najis tai ayam dekat badan, dia panggil ada najis juga. Najis aini, najis, nampak najis. Cara nak sembahyang tak boleh sebab ada najis. Cara nak buang najis tadi tu dengan cara basuh dengan air mutlak. Maka lepas dah basuh, dah hilang, bau, warna dan rasa hilang, ain semua tak ada, maka boleh sembahyang. Dia panggil buang najis aini. Hadas ni pula najis juga, tapi najis maknawi, najis tapi tak nampak, ataupun bahasa lain dipanggil amrun i'tibari. Faham, tapi tak ada. Faham. Kan kita ngaji tauhid sebelum ni kan. Sebelum kita masuk bab ni, kita masuk bab tauhid. Awal-awal kitab ni. Kan ada istilah dia panggil amrun i'tibari. Faham, tapi tak ada. Tapi faham. Begitu. Kipas. Kipas ada tak? Kipas. Ada. Kipas berpusing. Pusing ada. Ada pusing tu ada tak? Pusing tak ada. Pusing mana ada? Mana pusing? Tu kipas. Pusing tak ada. Tapi faham tak pusing? Faham. Itu dia panggil amrul intibari. Dia tak ada tapi faham dan tak boleh dinafi. Kita boleh nafi tak? Tak pusing. Kita boleh menafikan tak berpusing. Tak boleh berpusing. Tapi pusing tu ada tak? Tak ada. Faham tak? Faham pusing. Jadi dia jatuh. Kipas ni jatuh. Jatuh. Bila kipas ni jatuh, yang ada jatuh tu kipas. Jatuh ada jatuh. Jatuh tak ada. Tapi boleh dinafikan tak kipas itu terjatuh? Tak boleh nafi, memang jatuh. Tapi jatuh tak ada. Faham. Jatuh pecah. Berkecai, pecah tak ada pecah. Pecah tak ada. Boleh nafi tak? Tak boleh nafi, dia pecah. Tapi pecah tu tak ada. Tunjuk kena kat kipas. Tunjuk kena kat lampu jatuh. Jadi, apa nak kata ni? Jatuh, bergolek. Mana ada golek? Bergolek mana ada? Tapi tak boleh dinafikan ianya bergolek. Dia panggil amrun i'tibari ataupun faham dalam ni je. Tapi dia tak ada. Okey. Najis, tai lembu, tai kambing, tai ayam, dia najis dan dia ada. Basuh hadas, bila buat perkara 4 perkara yang kita bincang tadi, maka badan dia ada najis ataupun istilah ada hadas. Ada najis. Hadas najis maknawi, najis tapi tak nampak, tapi faham ada najis. Sebab tu sembahyang tak sah. Sebab tu orang yang tak ada wuduk sembahyang dia tak sah sebab dia berhadas ada najis. Tak ada pun najis. Najis yang faham tadi ataupun bahasa lain dipanggil hadas. Hadas kecil ada, hadas besar ada. Kita bahas hadas kecil. Dengan berlaku 4 perkara tadi, maka seseorang itu telah berhadas kecil. Bila berhadas kecil, kena buanglah najis tu. Macam mana nak buang? Kita tak panggil buang. Kalau najis yang ada kat badan, kita panggil buang. Najis yang maknawi hadas tadi, kita tak panggil buang, kita panggil angkat. Tapi sebut buang pun boleh juga. Macam mana nak buang hadas yang ada kat badan? Macam mana nak buang najis maknawi yang ada dekat badan tadi? Ni dia kata. Bermula suci daripada hadas kecil tu. Nak buang hadas kecil tu. Nak angkat hadas kecil tu dengan mengambil wuduk. Caranya dengan mengambil wuduk. Dengan mengambil wuduk, maka hilanglah hadas tadi. Hilanglah najis yang tak nampak tadi. Hilang najis maknawi tadi. Macam mana nak ambil wuduk? Nak ambil wuduk ada berapa? 6. Orang dulu panggil 4 basah 2 kering. 4 basah 2 kering orang dulu lah. 4 basah 2 kering. Orang sekarang tak tahu benda pula main 4 basah 2 kering ni. Yang basah yang kena air lah, muka, tangan, kepala, kaki. Yang kering yang tak kena air, niat dengan tertib. Saya tengoklah dulu. Orang dulu kan bila tanya dia, wuduk, dia 4 basah 2 kering. Kita kata kering. 4 basah 2 kering. Dengan kita buat 6 perkara, basah 2 kering tadi, 6 najis yang tak nampak tadi terangkat. Terangkat ada, boleh pegang Quran, boleh tawaf, boleh semayang sebagainya, boleh dah. Macam mana caranya? Pertama, niat yang kering dulu. Niat
Niat dengan hati disertakan akan dia dengan membasuh satu juzuk daripada muka. Niat ambil wuduk ketika niat tu air dah ada kat muka. Dan bukan mesti air semua ada kat muka, walaupun satu juzuk. Ataupun bahasa lain, walaupun kena air, janji walaupun setitik. Untuk mudah faham, kita ambil air setitik. Ambil air setitik je, air mutlak tak. Air tu kena atas dahi, kita niat wuduk, boleh. Dah sah dah niat. Wuduk tak salah, tak cukup, tapi niat dah. Untuk sah niat, air kena je niat. Tak semestinya air kena semua, tak semesti. Kalau air kena semua pun boleh juga, tapi tak semesti. Kadang-kadang kita salah faham, kita mesti semua kena air baru niat. Tidak, janji kena air. Sebab tu dia kata satu juzuk daripada muka, satu bahagian sikit je daripada muka. Mana-mana muka. Kau ambil contoh tu lah, ambil sikit setitik air, air tu jalan, kena pap je saja, aku ambil wuduk, boleh, sah dah niat. Niat sah, basuh muka belum sah lagi. Niat tu cerita niat dah sah. Niat dah sah. Boleh semayang kan? Nanti dulu baru satu. Banyak lagi. Yang terawak kata orang kajian tu ambil saja kami wuduk, tak kena. Boleh semayang dah. Ada 6 kan sebut tadi. Ni baru satu. Maka niat tu dah selesai. Kita biasa ambil air, bubuh tu banyak tak apa lah. Cuma nak bagi tahu setitik pun boleh, banyak pun boleh. Ambil shower pun boleh, banyak air, kena air tu 5 minit dah kena air kat muka, baru niat, boleh. Cuma nak bagi tahu paling kurang setitik. Setitik paling kurang. Niat dia pula, apa niat dia? Niat dia lah hati. Cuma sunat dilapaskan dekat lidah, nawaitu rafa'al hadatsil asghar, sahaja aku mengangkat hadas kecil. Tu niat dia. Tu sebut kat mulut lah. Tapi niat bukan kita tengok kat mulut tu, dia dekat hati, lintasan hati. Datang lintasan hati. Atau sebut kat mulut nawaitul wudu'a, boleh juga, sahaja aku mengambil wuduk. Atau nawaitu fardal wuduk, boleh juga, sahaja aku mendatang akan fardu wuduk, boleh juga. Niat gitu. Jadi tapi niat tu cuma nak bantu hati. Bila sebut tu hati adalah niat. Kalau tak sebut belum tentu tak sah. Sebab niat sebenarnya dekat hati, cuma nak bantu dengan lidah. Payah sangat tak reti niat, sebut kat mulut, senang. Sama juga usolli, kita dah sembahyang sama je. Usolli tu bukan wajib, tapi niat dekat hati. Qasad, ta'arud dan ta'yin, kita akan masuk bab tu nanti. Habis tu yang usolli tu payah sangatlah nak fikir niat-niat. Bacalah usolli fardhu isya. Baca tu niat lah. Baca niat, lafaz niat. Tapi tu bukan niat. Tu bukan niat. Cuma bila sebut kat mulut, kat hati akan ada. Kalau sebut kan, mesti kat hati ada. Jangan kata kan, lepas ni nak makan roti canai ni, tu kat hati dah dia nak makan roti canai kan. Sebab sebut kat mulut. Tapi nak makan roti canai tak semestinya sebut kat mulut. Dia tu nak roti canai apa ni? Dah ada dah kat dalam hati. Kan? Ini hal lah tu. Nak pergi sekejap lagi. Miso. Makan miso silap contoh. Lepas ni tak nak balik lagi. Bukan niat nak makan miso sekarang. No, rumah lagi tahu dah. Hari ni ada kuliah, makan miso hari ni kena mari kuliah. Tak ada kuliah, tak mari, tak ada makan. Nak makan lah. Niat kat rumah lagi. Mulut tak sebut pun. Itulah niat. Cuma kalau payah sangat, Allah, macam mana ni nak makan ke tak nak makan, sebut mula, aku nak makan mi sup ada kat hati macam tu. Senang. Tu yang pertama. Kau apa dah? Berapa minit dah ni? 46 minit. Yang kedua, boleh yang kedua, membasuh mukanya bermula had panjangnya daripada tempat tumbuh rambut kepala hingga 2 tulang dagu pada lehernya. 2 tulang dagu ni, pada lebarnya tu, pada lebarnya barang yang antara 2 telinganya. Ini macam panjang sangat ni. Di antara 2 telinga. Maksud telinga ni, dia panggil yang ni, anak telinga ni. Apa? Anak telinga dia panggil? Yang cotek ni? Ke panggil ada bahasa lain? Ni telinga, ni anak telinga. Okey, anak telinga. Di antara 2 telinga tu maksud anak telinga. Tu maksud dia. Dan wajib basuh barang yang ada di atas muka. Tu nanti dulu. Jadi, wajib basuh muka bermula had panjangnya daripada tempat tumbuh rambut kepala. Atas tempat tumbuh rambut ni. Tempat tumbuh rambut kepala. Mula-mula ni. Mula-mula ada rambut, bermula situ hingga 2 tulang dagu, straight daripada surut ke bawah sampai ni.
tulang dagu. Kalau lebih sunat, cuma kita nak beritahu ni. Tulang dagu sini. Bila sebut tulang dagu sampai ke dagu lah. Ni. Okey. Dan pada lebarnya, tadi panjang, lebar pula. Barang yang antara dua anak telinga. Ni pada sini sampai sini. Yang ini senang. Yang ni pun senang. Yang ni susah, tepi ni. Sebab payah tepi ni. Tepi ni. Kok mana ni? Kok mana kena basuh? Tepat ada rambut ke atas ni, memang dah tahu dah. Memang wajib. Bawah sampai sini. Tepi wajib. Jadi macam mana tu? Macam mana tu? Ni anak telinga. Kalau tarik sini, ada yang tak kena ni. Maka dia tak straight tau. Dia gitu. Okay. Macam mana ni? Ikut dia punya, apa dah panggil? Dia punya anak rambut. Ikut. Ni anak telinga ni. Ingat, nak pergi situ, nak pergi situ ni. Betul pergi sini. Betul tak? Tak nampak. Lebih kurang. Ni. Ini ke bawah adalah muka. Wajib basuh. Pergi kat ni. Naik ke atas ni. Sampai ke sini ni. Sampai tepi ni. Terus garis. Ambil benang. Tak. Sehingga ke anak telinga. Nampak ni? Ni nama sekben ni, tuan tak? Sekben ni termasuk. Jadi sekben wajib basuh. Sekben wajib. Sebab dia termasuk. Dia bukan. Yang wajib bukan sini. Sekben turun bawah. Naik ke atas ni. Bukan. Ada orang silap faham gitu. Dia kata anak telinga kan. Ni ada rambut. Ada sekben. Jadi daripada anak telinga ni turun bawah. Lepas tu naik atas. Tu yang wajib. Sebab ada rambut tak wajib. Bukan. Yang rambut ni yang kat atas ni yang tak wajib. Atas. Ketika basuh muka tu. Tapi sampai sini tak boleh lah. Sampai tempat sakit kepala ni. Banyak utang nak bayar sakit kepala ni. Tempat ni. Tempat sini ni. Tarik terus ke sehingga ke anak telinga. Bila tarik, dia akan masuk rambut sikit ni. Rambut panjang. Agak panjang juga ni. Ni. Dan termasuk juga sekben ni. Wajib basuh. Jangan duk buat basuh situ. Macam tu je. Sebab apa? Sekben tak kena. Ataupun sekben separuh kena. Tak apa. Sebab tu ada rambut kan. Dia kata, silap. Tak sah semayang. Bila tak sah wuduk, tak sah semayang. Kalau dah buat 60 tahun tak sah semayang. Tak kira berapa lama. Sebab tu penting. Menampak macam kecil. Penting benda ni. Dah lah rajin semayang. Lepas tahajud semua tak sah. Okey. Bagi orang lelaki mungkin tak ada masalah. Sebab sekben dia pendek. Bagi orang perempuan, masalah. Sekben dia panjang. Sebab dia tak putih rambut, maka sekben dia akan jadi memanjang. Dalam masa 10 hingga 15 tahun, sekben dia akan panjang. Sebab ni payah nak panjang ni. Yang biasa kena tarik sebab nakal dulu. Tu lah. Sekben tu. Ni. Kalau tak dikerat, tak dicukur, tak di mesin, dia tak panjang. Tapi kalau 15 tahun, 20 tahun, jadi panjang, lebih kurang sejengkal, lebih kurang. Kalau rambut ni 15 tahun, 20 tahun sampai ke kaki. Ni rambut ni. Ni payah nak panjang. Dia panjang, dia payah nak panjang. Sama juga ni. Ni payah nak panjang. Tapi kalau cubalah 40 tahun, silap tutup je mata. Silap. Nak tu. Cuma nak bagi tahu dia payah nak panjang. Sekben pun payah nak panjang. Tapi kalau 15-20 tahun dia akan panjang juga. Dan kebiasaannya perempuan 20 tahun dia akan panjang daripada ni, sekben ni ni panjang. Dan biasa kalau dia potong perempuan dia akan potong belakang saja. Belakang. Sini dia tak peduli. Dia biar. Maka dia panjang. Bila panjang katalah sejengkal, ketika nak ambil wuduk, dia akan selak ke belakang. Kena pesan ke anak isteri ni. Dia akan selak ke belakang. Sebab dia kata rambut. Nak ambil wuduk kan payah nanti dia selak. Bila dia selak dia ambil wuduk tak usah wuduk dia. Ada dua cara untuk selesai masalah ni. Yang pertama, basuh. Tarik, basuh. Yang kedua, kerat. Selesai masalah. Macam lelaki, kerat. Potong. Pak macam tu. Jadi ambil wuduk macam lelaki je lah. Basuh yang mana. Bila selak je, kat belakang, tak usah wuduk. Ini suami wajib ajar isteri, suami ayah wajib ajar anak perempuan. Kalau tidak, anak tu semayang ke apa, tak sah wuduk dia. Bila tak sah wuduk, tak sah semayang. Dah berapa lama semayang dia kena qada berapa semua. Sekben panjang. Jadi jangan selak di belakang. Jangan selak belakang. Buat keluar. Dah nak simpan rambut panjang kan? Tarik. Yang dekat sini je. Yang kat sini tak payah kan sini ni. Yang dekat mana ni? Daripada sini tarik sampai ke anak telinga, tarik gitu. Lebih kurang ada sinci kot. Sinci ke 2 inci dia punya umbi dia. Umbi dia lebih kurang sinci. Lebih kurang ni. Satu ruas jari
umbi dia. Kat mana umbi dia? Umbi dia panggil tak? Umbi yang tumbuh daripada situ ni, segmen ni, semua wajib basuh. Panjang mana pun wajib basuh. Yang atas pada ni panjang juga, yang tu tak wajib. Macam mana nak? Kena tengok nanti kat cermin, tengok kat sini, tengok. Okey. Dan wajib basuh barang yang ada atas mukanya daripada bulu dan kulit dan daging yang tumbuh padanya seperti ketuat. Apa sahaja yang ada atas muka wajib basuh. Apa sahaja yang ada atas muka wajib basuh. Kalau ada ketuat, maka ketuat tu wajib basuh. Ketuat. Oh, dia kawan ni tak ada ketuat. Kawan ni ada ketuat. Jadi nak ambil wuduk yang ada ketuat tu wajib basuh ketuat. Ketika basuh muka tu wajib basuh ketuat sekali. Yang tak ada ketuat ni tak ada, tak apalah basuh. Kalau ada bisul, wajib basuh bisul. Bisul tu tinggi, wajib basuh. Tak kisah. Ada bulu. Kan ada tek lalat, ada bulu, 3 line, 3 urat. Panjang mana? Panjang. Wajib basuh dengan bulu-bulu yang ada dekat muka. Apa sahaja yang tumbuh dekat muka wajib basuh. Sama ada yang tumbuh tu biasa, normal, ataupun yang tumbuh tu nadir, yang pelik. Dua tiba-tiba wajib basuh dua-dua hidung. Ataupun yang normal, ada jerawat, wajib basuh dengan jerawat tu. Apa saja tumbuh. Tiba-tiba kening orang tumbuh kat sini, tumbuh kat sini, wajib basuh dengan kening yang kat pipi sekali. Tak kira. Apa saja tumbuh atas muka wajib basuh ketika wuduk. Sama ada biasa ataupun luar biasa. Mana tahu tak? Wajib basuh. Dia bagi contoh kat sini, bulu, kulit dan daging yang tumbuh padanya seperti ketuat. Apa saja yang tumbuh, maka wajib basuh. Kalau apa nama ni, kening dia tebal, wajib basuh lebih sikit, takut tak masuk. Kalau misai, wajib masuk sampai ke dalam misai. Gitulah. Habis. Yang ketiga akan datang. Membasuh 2 tangan hingga siku. Yang ketiganya membasuh 2 tangan hingga ke siku. Akan datang, wallahu a'lam. Sambung akan datang, kita sedang tasbih kafarah dan